Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita mulakan majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. Yang berusaha Ustaz Haji Hanafi Haji Hamdani, pengarah bahagian Haliwal Islam UITM Shah Alam. Ustaz Muhammad Azri Arifin, timbalan pengarah kanan bahagian Haliwal Islam. Ustaz Muhammad Abdul Muttalib Jamil, timbalan pengarah dua bahagian Haliwal Islam. Ustaz Omar Abdul Aziz, penceramah pada pagi ini. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bersama dalam program Energi Al-Quran di Dewan Muktamar 1 bahagian Haliwal Islam UITM Shah Alam. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah masuk 14 Ramadan dan insya-Allah 3 hari lagi kita akan masuk pada Nuzul Al-Quran, bulan Ramadan, iaitu bulan turunnya Al-Quran. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, selepas daripada sesi perkongsian ini kita ada kuis. Di sebelah sana banyak hadiah tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mohon dengar dan faham apa yang akan disampaikan oleh penceramah kita, dan soalan dan jawapan yang berkisar daripada apa yang akan disampaikan oleh penceramah nanti insya-Allah. Jadi perkongsian energi Al-Quran ini akan disampaikan oleh penceramah kita yang saya kira sangat hebat. Beliau bermula menerima pendidikan dari Madrasah Nahdlatul Islamiyah, khatam 30 juzuk pada usia 10 tahun. Beliau menyambung pengajian di Universiti Darul Ulum Zakaria, South Africa. Kemudian menyambung di Darul Mustafa Hadrul Maut, Yaman. Beliau merupakan bekas imam Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13 Shah Alam dan merupakan penolong pendaftar nikah Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13 Shah Alam, dan sekarang merupakan VP Penasihat Kerohanian dan Haliwal Islam Richwood International Sendirian Sdn Bhd. Jadi kita pernah melihat Ustaz pada program Tanyalah Ustaz dan Al-Kuliah TV3 dan juga Usrah Nurani IKIM. Jadi dengan tajuk kupasan dari surah Al-Insyirah, di sebalik kesulitan pasti ada kesenangan. Jadi dengan itu dipersilakan kepada Ustaz Omar Abdul Aziz untuk perkongsian pada pagi ini. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, yang dimuliakan lagi dikasihi oleh Allah, Al-Fadil Ustaz Haji Hanafi Haji Hamdan sebagai pengarah timbalan-timbalan pendaftar bahagian Hal Ehwal Islam, ketua-ketua unit warga UiTM lain yang dikasihi, dan ramai yang saya tak mampu nak sebut nama satu persatu, namun tidak mengurangkan kemuliaan dan juga kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu syukur alhamdulillah. Yang pertama ni saya syukur akhirnya saya dapat juga masuk UiTM. Walaupun ayah saya seumur hidup dia dekat sini. Daripada student, daripada kerja sampai pencen lah.
dia ada dekat UiTM dalam bahagian kewangan tak silap saya, sebagai penolong bendahari. Dah lama dah pencen dah pun. Lalu akhirnya dapat juga masuk ke UiTM yang banyak telah berjasa kepada keluarga kami dengan berkat kerja di sini. Kami semua adik-beradik dapat melanjutkan pengajian dan juga pelajaran dekat luar negara. Bukan seorang dua, 7 orang. 7 orang daripada kami berjaya sambung pengajian dekat Afrika Selatan, dan kemudian saya sambung ke Yaman. Lalu syukur Alhamdulillah di atas segala peluang yang diberikan. Lalu UiTM sebenarnya banyak berjasa kepada saya, cuma saya tak dapat nak masuk ke sini, kecuali Alhamdulillah pada hari ini, syukur Alhamdulillah. Lalu pada pertemuan kali ini, saya diberi peluang untuk menceritakan tentang surah Al-Insyirah ataupun Asy-Syarh ataupun Alam Nashrah. Sebelum kita masuk pada surah ini, kita nak baca dulu tentang situasi surah ini pada Nabi SAW. Maka Masya Allah, di depan saya pun ada asatidzah yang hebat, ada Al-Fadhil Qari, dan juga ada para ilmuwan Islam yang hebat. Maka Nabi SAW adalah salah seorang daripada Nabi-Nabi Ulul Azmi. Ulul Azmi bererti Nabi-Nabi yang teruk kena uji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, dan juga Nabi SAW. Daripada kelima-lima ini, yang paling teruk adalah Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW ada menyebut, laqad uzitu fillah, dalam hadis sabda Nabi, demi sesungguhnya aku telah diuji semata-mata kerana agama Allah, malam yu'za fihi ahad, tak ada orang yang pernah kena uji, pernah kena sakiti macam aku. Dan kita nak pada waktu itu faham keadaan Nabi, untuk kita faham kenapa surah ini adalah healing untuk Nabi SAW, dan sebenarnya untuk setiap daripada kita. Kemudian sabda Nabi SAW, walaqad ukhiftu, aku pernah ditakut-takutkan hanya kerana agama Allah, malam yukhaf fihi ahad, tidak pernah ada manusia pernah ditakut-takutkan seperti mana aku. Maka apakah keadaan Nabi SAW? Kita ambil satu contoh, cemohan, makian, panggilan yang diterima oleh Nabi SAW. Maka kalaulah kita lihat dalam surah Al-Muddathir, dalam surah Al-Muddathir kita boleh lihat, begitu juga di pada penghujung surah Al-Hijr, maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan orang Quraisy, mereka ketika mana Nabi mula-mula dakwah secara terbuka, orang Quraisy pada waktu itu mereka berfikir, apakah satu perkataan yang menjadikan manusia tak nak dengar kata-kata Nabi. Sebab dahsyat Nabi punya Al-Quran. Nabi baca Al-Quran je, orang boleh masuk Islam. Itu dahsyat dia. So mereka faham. Sebagai contoh, ada seorang sahabat bernama Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Dia hanya dengar surah Al-Falaq dengan An-Nas, masuk Islam. Maka ini adalah dahsyatnya Al-Quran. Maka orang Quraisy pada waktu itu mereka berbincang, siap buat meeting lah, buat meeting untuk fikir apakah satu nama yang kita boleh panggil Muhammad dan orang tak berani nak mendengar ucapan Muhammad. Lalu kita boleh buka surah Al-Muddathir untuk kita lihat kisah yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan ini, untuk kita faham betapa dahsyatnya alam nashrah untuk baginda Nabi SAW. Maka di dalam surah Al-Muddathir yang berada pada juz yang ke-30, saya tak hafal nombor muka surat, lalu saya minta izin untuk buka sekejap. Maka pada juz yang ke-29 dalam surah Al-Muddathir, pada surah yang ke-74, pada surah yang ke-74, pada ayat yang ke-18, bermula daripada ayat yang ke-18. Waktu ini pada tahun yang keempat kenabian. Sebab tahun yang ketiga kenabian, 3 tahun pertama,
Orang Quraisy tak ada masalah dengan Nabi. Sebab Nabi hanya dakwah sembunyi. Nabi tak ada dakwah terbuka. 3 tahun pertama. Nabi hanya jumpa Abu Bakar, maka Abu Bakar masuk Islam. Nabi hanya jumpa dengan Ali bin Abi Talib yang tinggal dengan Nabi. Ali bin Abi Talib masuk Islam. Maka tak ramai yang masuk Islam, lebih kurang 30 orang ketika mana 3 tahun pertama dakwah Nabi. Tapi tahun keempat dah tak boleh. Allah kata, wahai Muhammad, engkau kena mula dakwah secara terbuka. Di situ bermulanya masalah. Di situ bermulanya masalah. Sama juga macam zaman kita. Kalaulah kita diam, kita nampak kemungkaran, kita tak cakap apa-apa, orang tak ada masalah dengan kita. Kita boleh buat ibadah banyak macam mana sekalipun, orang tak ada masalah. Tapi bila kita mula cakap je tentang kemungkaran, di situ akan bermulanya masalah. Sama juga macam Nabi SAW. Maka orang Quraisy mula marah sebab Nabi mula bercakap tentang Tuhan mereka. Nabi mula bercakap tentang Tuhan yang satu. Mereka punya kepercayaan ada 360 Tuhan. Macam mana nak jadi satu? Mereka tidak boleh terima. Maka pada ayat yang ke-18, Allah menceritakan apa yang berlaku dalam meeting untuk mereka dapatkan satu nama untuk mereka panggil Nabi SAW. Dan itu sangat menyakitkan Nabi SAW. Maka firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, suara saya tak sedap macam Ustaz. Ustaz, masya-Allah, imam kami setiap kali qiyamul setiap tahun di Masjid Al-Ikhlas. Innahu fakkara wa qaddara faqtila kaifa qaddara thumma qutila kaifa qaddara thumma nazara thumma abasa wa basara thumma adbara wastakbara. Bayangkan 6 ayat ini Allah nak ceritakan bersungguh-sungguhnya mereka mencari satu nama untuk memburukkan Nabi. Hanya satu nama. Maka firman Allah, innahu, sesungguhnya dia. Siapakah dia ini? Dalam riwayat tafsir menyebut nama dia adalah Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini ayah kepada Khalid ibnul Walid. Ayah kepada Khalid ibnul Walid. Walid bin Mughirah. Maka Walid bin Mughirah yang merupakan in charge untuk meeting tersebut, Allah sebut innahu, sesungguhnya Walid bin Mughirah fakkara, dia telah berfikir bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dia fikir, aku nak satu nama. Apakah nama yang kita boleh panggil Muhammad? Orang takut nak dengar Al-Quran Muhammad. Hanya satu nama. Itu dahsyatnya nama. Itu dahsyatnya nama. Panggilan sangat dahsyat. Panggilan boleh menjadikan orang benci dengan seseorang. Walaupun pada waktu itu tak betul apa yang pada waktu itu diperkatakan. Kemudian firman Allah pada ayat yang ke-18, wa qaddar, dan pada waktu itu dia telah menetapkan. Maka dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, kitab sirah Nabi yang terkenal, maka dia pun tanya, tolong bagi idea. Maka ada orang kata, apa kata kita panggil Muhammad penyair? Penyair adalah orang yang suka cakap sajak, lalu perkataannya tak perlu diambil berat. Maka kata Walid bin Mughirah, tak, Muhammad bukan penyair. Semua orang Arab tahu, syair dia ada susunan kata dia, dia ada cara penyampaian dia. Al-Quran yang Muhammad baca bukan syair. Maka dia reject. Maka ada pandangan kita, dia kata, bos, ada pandangan. Apa dia? Kita panggil Muhammad kahin, Muhammad sebagai seorang bomoh. Maka Walid bin Mughirah pun pada waktu tu fikir, dia kata tak. Bomoh, mereka punya keadaan tak terurus, mereka punya percakapan tak terurus. Mana mungkin Muhammad kita panggil bomoh? Pakaian dia, penampilan dia, percakapannya sangat tersusun. Kemudian pandangan ketiga, kita panggil Muhammad tukang cerita. Sebab Muhammad bila bercakap, dia hanya bercakap umat yang terdahulu. Muhammad bila bercakap Ad dan Samud, kita panggil Muhammad tukang cerita. Maka kata Walid bin Mughirah, tak.
Sebab cerita yang Muhammad bawa semua adalah cerita yang betul. Maka ada banyak pada waktu itu yang ditawarkan dan semuanya ditolak oleh Walid bin Mughirah. Dan dia bersungguh-sungguh. Al-Quran cerita macam mana dia punya bersungguh dalam meeting tadi. Kita boleh lihat pada ayat yang ke-21. Firman Allah, "Thumma nadhara." Kemudian dia melihat dengan teliti semua option-option yang ada dan dia tolak. "Thumma abasa." Dia punya meeting tu sampai masam muka dia. Dia punya bersungguh tu. Al-Quran cerita sampai masam muka dia. Lalu kalaulah waktu meeting kita nampak bos kita muka masam je, selalunya dia meeting bersungguh-sungguh tu. Sebab Al-Quran cerita abasa sampai masam muka dia. Wa basara, dan pada waktu itu berkerut muka dia. Bersungguh-sungguh dia nak cari hanya satu nama untuk memburukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma adbara, kemudian dia berpaling. Dia pergi balik, pergi patah balik. Dia berjalan nak mencari satu nama. Sehinggalah Allah sebut pada ayat yang ke-24, faqala, maka berkatalah Walid bin Mughirah, apa yang kita nak panggil Muhammad? In hadza illa sihrun. Kita panggil Muhammad sebagai tukang sihir. Yu'thar, dan sihir Muhammad ada kesan yang dahsyat. Maka kita panggil Muhammad tukang sihir. Maka apa yang mereka canangkan, tengok, nampak tak keluarga tu? Nampak? Tengok mak bapak dia pada waktu itu bergaduh. Sebab siapa? Sebab Muhammad. Tengok keluarga tu, anak dengan ibu bapa terpisah. Sebab siapa? Muhammad. Apa yang Muhammad buat? Sihir. Padahal realitinya yang masuk Islam kena halau. Kalaulah contohnya anak masuk Islam, keluarga dia halau. Kalaulah isteri masuk Islam, maka kena halau. Kalaulah suami masuk Islam, kena halau. Realitinya berbeza. Tapi penggunaan perkataan yang salah pada tempat yang nampak betul, manusia akan rasa betul. Sebab manusia dia tak ada nak kaji pun. Betul lah, keluarga tu porak-peranda sebab Muhammad. Anak ini bergaduh dengan bapa dia sebab Muhammad. Padahal realiti adalah berbeza. Dan perkataan tukang sihir ini, Masya Allah, menjadikan semenjak itu tak ada orang nak dengar ucapan Nabi. Sebab ahli sihir bila dia bercakap, dia boleh pada waktu itu meninggalkan kesan kepada orang yang mendengar mantra dan jampi dia. Maka Nabi SAW dalam kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum disebutkan selama 8 tahun Nabi berdakwah pada musim haji, tak ada seorang pun yang pada waktu itu nak dengar. Semua takut. Nampak Nabi je, lari. Nampak Rasulullah je, lari. Sehinggalah orang yang mula-mula sanggup mendengar dakwah Nabi adalah orang-orang Madinah seramai 6 ke 7 orang. Di situ membawa kepada hijrahnya Nabi SAW. Bagaimana keadaan Nabi bila kena panggil dengan panggilan ahli sihir? Dalam surah ni tak ada. Maka kita boleh tengok dalam suratul Hijr. Kadang-kala ada orang tanya, kenapa Al-Quran kejap kena buka muka surat sana, kejap kena buka muka surat sini? Kenapa? Sebab realitinya manusia dia cepat boring kalaulah satu jalan cerita sahaja. Kalau kita tengok drama, ada hero dengan heroin je. Boring pada waktu itu, dia hanya satu jalan. Tidak. Maka pada waktu itu ada cerita yang jenis je flashback ke belakang. Ada cerita yang pada waktu itu dia cerita pengakhiran dulu, baru dia cerita jalan sebelum dia. Ada cerita dia punya pelakon sampingan dia begitu banyak. Ada cerita bersiri. Sebab itu Al-Quran dia tidak letak pada satu tempat ayat-ayatnya supaya kita boleh baca keseluruhan daripada Al-Quran. Dan kita akan nampak keseluruhan gambaran apabila kita lihat keseluruhan Al-Quran. Maka kalau kita lihat pada penghujung suratul Hijr, pada muka surat 267, suratul Hijr adalah surah yang ke-15. Maka firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-97. Kita belum masuk lagi dalam surah. Wah, kenapa dia letak muka saya?
Ini staff buat. Okey. Saya tak sempat nak check sebab dia siap tadi pukul 4 pagi. Lalu saya pun tak sempat nak check. Lalu tak apalah, tu masa muda. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Maka bagaimanakah keadaan Nabi untuk kita benar-benar faham alam nasyrah? Bagaimana keadaan Nabi? Sebab ramai yang orang kata tak boleh relate Al-Quran dengan diri saya. Keadaan saya lagi teruk. Keadaan saya lebih tertekan. Keadaan saya lebih banyak masalah. Saya lebih banyak isu. Jom kita tengok apa yang Allah sebut tentang keadaan Nabi. Dan dahsyat Walid bin Mughirah ni, kalaulah kita buka tafsir Al-Baghawi dan juga tafsir Ibnu Katsir pada ayat yang ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada ayat yang ke pada ayat yang ke-93, pada ayat yang ke-90, pada ayat 91 hingga 93 daripada surah yang sama, surah 15, macam mana Walid bin Mughirah ni dia nak bagi orang betul-betul percaya yang Muhammad adalah ahli sihir. Agak-agak kita apa yang dia buat? Zaman tu tak ada media sosial. Zaman sekarang kalau ada media sosial mudah. Bayar 50 orang yang ada follower banyak, orang percaya. Sebab pada waktu itu bila baca posting berulang-ulang dekat tempat yang pada waktu itu ada banyak follower, maka pada waktu itu orang percaya. Zaman sekarang kepercayaan terletak kepada jumlah follower. Takkanlah dia nak bohong, follower dia banyak kot. Contoh, itu zaman kita. Tapi zaman tu Walid bin Mughirah tak ada. Dia pun tak ada media. Macam dulu, siapa yang kawal media, maka pada waktu itu dia boleh kawal segala informasi. Zaman sekarang dah outdated. Orang dah tak baca surat khabar. Orang dah pada waktu tu tak baca orang dah tak tengok TV. Orang pada waktu tu dah outdated. Sekarang ni lebih kepada media sosial. Siapa yang influencer, maka pada waktu itu dia yang akan pegang. Bahkan kerajaan pun takutlah kepada orang yang ada influence. Kalau dalam media sosial, kerajaan pun jaga, berhati-hati dan sebagainya. Tapi Walid bin Mughirah apa yang dia buat? Dia tak ada pada waktu tu influencer, tak ada. Tapi macam mana dia nak yakinkan orang untuk percaya Muhammad adalah ahli sihir? Dalam tafsir Al-Baghawi dan tafsir Ibnu Katsir ada. Apa dia buat? Maka dia upah 15 orang. 15 orang dia upah. Pada waktu tu 15 orang. Dan 15 orang ini dia susun dekat laluan utama nak masuk ke Mekah. Dekat laluan utama nak sampai ke Kaabah. Dekat laluan utama. 15 orang je. Dan 15 orang ini dia akan ulang perkataan yang sama. Kalau jumpa dengan orang nama Muhammad, berhati-hati, dah terbukti banyak keluarga terpisah dengan sebab sihir dia. Orang pertama cakap macam tu. Lalu orang-orang yang datang daripada luar Mekah nak masuk ke Mekah untuk berniaga untuk haji, maka dengar orang pertama cakap, ya ke? Takkan dahsyat sangat sihir Muhammad. Jumpa orang kedua, dia cakap benda yang sama. Jumpa orang yang ketiga, dia cakap benda yang sama. Sampailah 15 orang ulang berita yang sama. Muhammad punya sihir powerful, keluarga pun boleh terpisah. Dan kemudian Walid bin Mughirah diduduk sebagai seorang tua, sebagai seorang pemimpin Mekah yang dirujuk. Maka orang pun tanya, tuan siapa? Aku Walid bin Mughirah, ketua di sini. Betul ke kat Mekah ni ada orang nama Muhammad? Betul? Oh, kenapa dengan dia? Maka betul ke dia ahli sihir? Betul, dia ahli sihir. Maka Walid bin Mughirah berperanan sebagai yang mengkonfirmkan Muhammad adalah ahli sihir. Percaya. Semua manusia percaya. Dalam kitab sirah yang ditulis oleh Dr. Rif'at Bashar, iaitu kitab Suwarum min Hayatis Sahabah, sampaikan waktu orang nak masuk ke Mekah pada zaman Nabi tersebut, masing-masing pada waktu itu pakai penutup telinga. Dia pakai penutup telinga. Kita nak masuk Mekah pakai penutup muka, takut dengan penyakit. Orang dulu mereka pakai penutup telinga. Tak nak dengar kata-kata daripada Muhammad. Kita bayangkan keadaan Nabi. Orang langsung tak nak dengar kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebab itu
game yang dibuat oleh Walid bin Mughirah itulah yang berlaku setiap zaman. Sebab itu Al-Quran kata apa? Jangan percaya benda yang viral. Jangan percaya. Dia sentiasa ada dua bahagian daripada cerita. Two side of the story. Sentiasa ada. Jangan percaya. Hanya kerana kita buka dekat influencer ni, cerita dia macam ni, buka dekat sini macam ni, maka Al-Quran kata jangan percaya. Sebab itu dalam surah Al-Hujurat, Al-Quran kata tapis dulu setiap apa yang kamu dengar. Takut-takut kamu akan menyakiti orang yang tak sepatutnya. Takut-takut kamu akan menghina la yaskhar qaumun min qaumin, orang yang tak sepatutnya. Maka Walid bin Mughirah dia dah gunakan taktik viral lama dulu, cuma konsep dia berbeza. Dan zaman kita pun viral. Dulu viral dengan media sosial. Sekarang ini viral, dulu viral dengan media massa. Sekarang ini viral dengan media sosial. Nanti lagi 10 tahun, kita tak tahu bagaimana pada waktu itu benda viral dikontrol oleh mereka-mereka yang ada kepentingan. Jom kita baca ayat terakhir sebelum kita masuk pada slide. Maka kita nak lihat ayat 97. Al-Quran ceritakan situasi Nabi SAW. Bagaimanakah situasi Nabi? Ayat 97 surah yang ke-15. Firman Allah, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Firman Allah, وَلَقَدْ, dan demi sesungguhnya, na'lam, kami tahu wahai Muhammad, annaka, sesungguhnya kamu, yadhiqu, telah menjadi sempit, sadruka, hati kamu dah menjadi sempit. Apakah maksud menjadi sempit? Al-Quran sebut hati menjadi sempit. Tuan-tuan tengok tak kalau orang tak boleh nafas, apa dia pegang? Orang tak boleh nafas, adakah dia pegang hidung dia? Dia tak boleh nafas, dia pergi pegang hidung dia. Tak, walaupun bernafas dekat hidung, dia tak pegang hidung dia. Orang tak boleh nafas, dia akan pegang dada dia, sadru. Dia akan pegang dada dia. Maka Al-Quran berikan dahsyatnya ujian yang menimpa Nabi. Ini baru satu ujian. Ujian Nabi banyak. Ujian kematian keluarga, ujian kena kurung 3 tahun dalam lembah Abu Talib, ujian kena baling dengan najis setiap hari rumah Nabi. Itu semua ujian yang ada dalam hadis dan juga riwayat sirah. Tapi ujian panggilan nama aja, itu menjadikan dada Nabi sangat-sangat sempit. Sangat-sangat sempit. Seolah-olah menggambarkan anxiety yang sangat dahsyat berlaku kepada Nabi SAW. Disebabkan panggilan nama sihir, tukang sihir yang orang Quraisy panggil Nabi SAW. Sebab itu pada ayat yang sama disebutkan, bima yaqulun, dengan apa yang mereka panggil kamu wahai Muhammad. Sebenarnya panggilan sangat meninggalkan kesan. Panggilan nama. Sebab itu Islam, Al-Quran tak benarkan kita panggil nama. Wala tanabazu bil alqab. Al-Quran sebut jangan kamu melontarkan panggilan-panggilan buruk kepada manusia. Panggilan nama meninggalkan kesan. Nabi SAW sendiri, Al-Quran gambarkan sampai sempit dada Nabi kerana dahsyatnya ujian tersebut. Maka Allah turunkan begitu banyak kepada Nabi SAW peringatan dan juga ayat Al-Quran untuk memberi ketenangan kepada Nabi SAW. Antaranya adalah surah Alam Nashrah. Yang ni saya tekan belah kanan. Okey, kita nak lihat surah Asy-Syarh. Asy-Syarh bermaksud adalah kelapangan. Asy-Syarh bermaksud kelapangan. Maka apabila hati lapang, maka akan menggambarkan ketenangan. Dan kita nak tadabbur. Apakah tadabbur? Tadabbur bukanlah maksudnya tafsir. Tadabbur ini dia lebih fokus kepada
terjemahan surah dan dia lebih fokus kepada pengajaran. Adapun tafsir itu bukanlah bidang kita, itu adalah bidang para ulama tafsir. Mereka sokong daripada hadis, daripada riwayat, daripada kata-kata para ulama. Kita sekadar nak melihat kepada perkataan-perkataan terjemahan yang ada. Allahumma salli. Pengenalan, kita nak kenal dulu surah ini. Maka surah ini adalah surah Makkiyah. Apakah maksud Makkiyah? Makkiyah tak semestinya turun dekat Mekah. Makkiyah bermaksud adalah surah-surah yang turun sebelum hijrah. Semua surah yang turun sebelum hijrah dipanggil Makkiyah. Mana-mana surah yang turun selepas hijrah, walaupun turun dekat Mekah, dipanggil Madaniyah. Maka kebanyakan surah-surah yang turun sebelum hijrah, kebanyakannya berkenaan tentang hati. Lalu kalaulah kita ada anxiety, ada masalah tekanan, banyak mengkaji surah-surah yang turun sebelum hijrah. Sebab itu yang banyak dilalui oleh Nabi. Adapun surah-surah yang turun selepas hijrah, dia lebih banyak kepada hukum ahkam, solat, puasa, haji, tentang membina negara, tentang strategi dalam peperangan. Itu semua selepas hijrah. Sebab sebelum hijrah, nak lawan pun tak boleh. Bayangkan, sebelum hijrah, umat Islam tak dibenarkan lawan. Kena terima. Kena seksa, terima. Kena ada yang sampai syahid terbunuh, kena terima. Tak dibenarkan angkat senjata. Semua ayat-ayat angkat senjata hanya selepas Nabi berhijrah. Lalu sebab itu kadang-kala ada orang yang dia tak faham, bila dia baca ayat-ayat tentang peperangan, dia kata Islam ini agama keganasan. Tidak. Islam dah bersabar 13 tahun kena seksa kat Mekah. Allah tak izinkan angkat senjata. Barulah ketika mana selepas hijrah, Allah izinkan angkat senjata untuk mempertahankan diri. Lalu sebab itu kalau kita benar-benar tengok ayat-ayat tentang peperangan, dia bukanlah maksudnya, oh jumpa je mana-mana orang bukan Islam, bunuh. Tak, maksudnya bukan begitu. Dia langsung bukan begitu. Kalau kita lihat awal ayat, sebelum ayat, selepas ayat tentang peperangan, kita akan lebih faham sebenarnya ada something dalam ayat tentang peperangan. Lebih untuk mempertahankan diri, lebih untuk self-defense, lebih pada waktu itu kepada musuh yang degil, tak dengar cakap, dah hijrah, dah tinggalkan Mekah, masih lagi sibuk nak datang ke Madinah. Itu adalah untuk mereka. Maka sebab itu, bila kita tadabbur Al-Quran, kita kena sentiasa perhatikan ayat-ayat yang berada di sekeliling dia. Maka dekat Mekah, umat Islam tak dibenarkan angkat senjata. Maka ayat-ayat di Mekah lebih kepada untuk healing, untuk pada waktu itu meringankan bebanan kesedihan Nabi dan para sahabat. Sebab itu kata Imam Suyuti, nazalat lamma ayyaral musyrikun al-muslimin. Surah ini diturunkan tak kala orang-orang musyrik mengaibkan Nabi dan para sahabat. Mereka ejek Nabi, ejek para sahabat, menyakiti Nabi, menyakiti para sahabat. Maka sebab itu perkataan dia sebenarnya kadang-kala lebih menyakitkan daripada pukulan. Perkataan sangat dahsyat. Perkataan adalah sangat dahsyat. Kita kadang-kala bila kita cakap sesuatu, orang tersebut boleh ingat, boleh lama kesan sakit dia berbanding daripada kita pukul dia. Pukul dia boleh cepat sihat. Sebab itu Nabi SAW dalam ayat-ayat yang kita baca tadi digambarkan tekanan yang dihadapi oleh Nabi SAW dan para sahabat akibat daripada kenyataan-kenyataan buruk orang-orang musyrikin Makkah. Maka ini diambil daripada kitab Lubabun Nukul. Kitab ini dia hanya fokuskan tentang sebab-sebab turunnya ayat. Telah ditulis oleh Imam Suyuti rahimahullah. Imam Suyuti ni dahsyat. Usia dia pendek, tetapi karya dia lebih daripada 500 karya. Tak tahu bila masa dia tulis. Ada beberapa imam yang dahsyat dalam Islam yang mana tak tahulah macam mana dia tulis. Dia tulis 2 tangan ke, ataupun dia tak perlu masa untuk berfikir ke. Antaranya Imam Suyuti. Lebih daripada 500 karya, dan kalaulah dibahagikan daripada usia dia balik sampai dia meninggal dunia,
tak tahu macam mana dia boleh tulis begitu banyak buku dan kitab. Zaman sekarang mungkin boleh faham. Sebab zaman sekarang, contohnya saya ada idea. Saya panggil ghostwriter, okey ini idea aku. Ataupun kalau macam saya bukan idea saja. Ambil kuliah aku ni, ada 1.5 jam, kau jadikan buku. Zaman kita tak ada masalah. Zaman dulu mereka tulis sendiri. Dan walaupun tulis sendiri, contohnya Imam Suyuti, terlalu banyak karya dia. Dalam hadis dia ada tulis, dalam usul fiqh ada, dalam fiqh ada, dalam usul tafsir ada, dalam tafsir Jalalain pun salah satu daripada karya dia. Maka orang dulu Allah berikan keberkatan pada ilmu dan masa mereka. Saya pun pernah ada orang minta tulis. Maka pun saya pun letak nama buku saya Bercakap dengan Tuhan. Sebab kalau saya tulis munajat dengan Tuhan, orang tak beli. Tapi bila tulis bercakap, mungkin dia nak beli. Maka saya pun tulis buku. Sampai sekarang tak siap-siap. Dia padam tulis. Last kali saya tinggal je. Tak tulis lagi. Tak keluar lagi buku. Susah rupanya nak tulis ni. Pada kali pertama kita baca, dah best dah. Kemudian kita baca lagi sekali, macam tak best je, macam tak sampai je. Kita pun padam balik. Lepas tu tulis balik. Last kali, tak siap-siap buku tersebut. Sepatutnya buku tu tersebut boleh siap bulan 3 ni. Dah masuk bulan 4 dah. Cover pun tak. Cover dah ada. Cover je ada. Isi dia belum ada. Lalu buku Bercakap dengan Tuhan, sebenarnya inti dia adalah menceritakan tentang munajat para Nabi di dalam Al-Quran. Contoh Nabi Ayub sakit. Apa yang dia cakap dengan Allah? Nabi Yusuf kena sakiti dengan adik-beradik dia. Apa munajat Nabi Yusuf dengan Allah? Tapi itulah belum dapat lagi ditulis. Maka mungkin ada di antara tuan-tuan yang boleh ambil idea tersebut dan boleh jadikan dalam buku. Sebenarnya sangat menarik bila kita lihat munajat para Nabi di dalam Al-Quran. Okey, maka ini adalah kitab Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala. Okey, selalunya bila kita baca Al-Quran, kita nak melihat kaitan surah ini dengan surah sebelum dia. Apa kaitan? Baru kita lebih faham kenapa disusun. Wadduha, Alam Nashrah, Wattin, Iqra'. Kenapa? Sebab susunan turutan dalam Al-Quran berbeza daripada susunan turutan ketika mana turun. Berbeza. Ketika mana turun, dia turun pada waktu itu surah Iqra' turun dulu 5 ayat pertama. Kemudian baru surah Al-Muddathir, kemudian surah-surah yang lain. Maka turutan surah ini sebenarnya ada pengajaran yang boleh diambil. Dan ada sebahagian para ulama dia memang kaji apa kaitan surah ini dengan surah sebelumnya. Apa kaitan ayat ini dengan ayat sebelum dia. Ada kajian dan bahkan ada kitab di dalam bidang tersebut. Maka apakah kaitan surah Alam Nashrah dengan Wadduha? Maka kaitan dia ada banyak. Kalaulah kita nak tulis satu persatu, maka panjang ibu ni. Sebab orang yang buatnya pun dia buat pukul 2, pukul 3. Lalu saya pun pendekkan. Sebab saya hanya bagi bahan kepada dia sebab semalam. Sebab selalu ni yang jawab mesej isteri saya. Maka dia pun tanya, ada slide tak? Ada slide? Tak ada slide. Tak ada slide. Memang tak ada slide. Maka saya pun kata, dah orang tanya ada slide ke tak, maka buatlah slide. Saya tak pandai buat slide. Maka saya ada upah orang untuk buat slide. Maka saya bagi bahan tu lepas tarawih. Pukul 12 saya bagi bahan. Pukul 12 pada waktu tu saya bagi bahan. Dan saya tengok kalau saya bagi panjang-panjang, kesian pula dia. Tak tidur dan sebagainya. Berapa slide siap? Pukul 3. Lebih kurang pukul 3 slide siap. Lalu kita ambil satu je. Apakah kaitan surah Alam Nashrah dengan surah sebelum dia? Satu je. Apa kaitan dia? Kedua-dua dia menyebut tentang nikmat. Surah Alam Wadduha pun nikmat. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kamu adalah yatim wahai Muhammad? Kami yang bagi tempat tinggal kepada kamu. Maka ayat daripada surah Ad-Duha tentang nikmat, Alam Nashrah pun adalah tentang nikmat. Apa nikmat yang ada pada Alam Nashrah? Kita akan belajar dan perhatikan sebentar lagi insya-Allah. Maka ini kaitan.
Lalu kalaulah antara perkara yang tuan-tuan boleh tadabbur adalah tadabbur kenapa Allah sebut ayat ini dan kenapa Allah sebut ayat selepas dia, akan jumpa kaitan. Mungkin ada yang tertanya-tanya, sebenarnya tak ada orang tanya pun. Lalu saya buat soalan sendiri, jawapan sendiri. Sebab masa pun banyak lagi. Maka daripada mana datangnya susunan surah? Adakah Uthman bin Affan suka-suka susun? Sebab surah turun kepada Nabi pada waktu itu turutan dia berbeza. Maka antara soalan yang biasa saya dapat ketika mana mengajar tadabbur adalah siapa yang susun surah ini? Maka sebenarnya yang menyusunnya adalah Jibril kepada Nabi SAW. Jibril akan susun kepada Nabi SAW. Bila masa Jibril susun kepada Nabi, sebab turun dia berbeza, itulah waktu pada malam setiap daripada bulan Ramadan. Setiap malam daripada bulan Ramadan berdasarkan hadis yang sahih, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika mana Ibnu Abbas ceritakan tentang pemurahnya Nabi. Nabi ni sangat pemurah. Bila masuk Ramadan lagi pemurah. Bila jumpa dengan Jibril untuk, apa kata Abdullah bin Abbas, wa kana yudarisuhul Quran, adalah Nabi akan bertadarus dengan Al-Quran dengan Jibril kulla laylah, setiap malam daripada Ramadan. Maka pada bulan Ramadan Nabi akan perdengarkan bacaan kepada Jibril berdasarkan kepada susunan surah yang telah sampai kepada kita. Macam mana kita tahu? Sebab Nabi beritahu kepada siapa? Kerana ada seorang sahabat yang bernama Zaid bin Thabit. Dia bersama dengan Nabi pada Al-Ardul Akhir, pada kali terakhir Nabi mendengarkan bacaan kepada Jibril. Maka Zaid bin Thabit yang pada waktu itu maklumkan kepada para sahabat yang lain. Zaid bin Thabit adalah penulis wahyu yang sangat muda, penterjemah untuk Nabi dan juga seorang yang sangat hebat dalam ilmu Al-Quran. Maka sebab itu, kalau kita kaji, setiap surah dengan sebelum dia ada kaitan. Setiap ayat dengan sebelum dia ada ibrah dan pengajaran. Apakah kaitan antara Wadduha dengan Alam Nashrah? Kedua-duanya menceritakan tentang nikmat. Tapi sebenarnya banyak lagi. Kita ambil satu. Ambil banyak-banyak pun nanti takut tak boleh jawab kuis kan. Kita ambil satu je. Hadiah dah banyak dah. Boleh tak saya join kuis nanti Ustaz? Saya pun tak pernah dapat hadiah. Dulu tak adalah ada kuis dan sebagainya. Okey. Tertib penurunan. Okey, daripada sudut turutan surah, kita dah tahu nombor berapa. Tapi daripada sudut tertib penurunan, ianya surah yang keberapa? Sebahagian para ulama tafsir, kita ambil daripada tafsir Al-Wasit Li-Tantawi, maka ianya adalah surah yang ke-12 yang turun. Ini adalah surah yang ke-12. Dia turun selepas surah Ad-Duha dan dia turun sebelum surah Wal-Asar. Maksudnya mula-mula surah Wad-Duha turun dan kemudian surah Alam Nashrah dan kemudian surah Al-Asar. Surah Al-Asar yang menceritakan tentang masa. Maka sebenarnya di sini kalaulah ikut tertib penurunan, kata para ulama, di situ pun ada pengajaran. Apa pengajaran dia? Wad-Duha cerita tentang nikmat. Alam Nashrah cerita tentang nikmat. Wal-Asar cerita tentang masa. Maka Allah sebut jangan bazirkan masa dalam perkara yang pada waktu itu sia-sia. Sebab nikmat Allah banyak ke atas kamu. Dan memang realitinya manusia dengan masa, dia tidak hargai. Sebab itu ayat yang kedua, Wal-Asar, apakah ayat yang kedua? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kebanyakan manusia berada dalam kerugian. Apa perkataan yang Allah guna untuk masa? Allah sebut khusr. Khusr bermaksud rugi. Cuba kita fikir, siapakah orang yang benar-benar ambil kira untung dan rugi? Siapa yang benar-benar ambil kira tentang untung dan rugi? Orang yang berniaga. Tuan-tuan pernah jumpa tak orang yang berniaga? Orang berniaga. Saya dekat Richard memang yang dalam kumpulan tu lebih daripada 1,000 lebih orang yang berniaga. Daripada Sabela, daripada Jamu Mall, daripada
apa SKV, daripada Andalusia. Ini semua yang ada dalam kumpulan kami berniaga. Berniaga dahsyat, juta-juta aja, dan sebagainya. Bila tengok berapa jualan, juta, berapa jualan, juta, dan sebagainya. Lalu sebab dia ambil kira untung rugi. Tuan-tuan pernah tengok tak orang berniaga, dia kata syukur, Alhamdulillah, syukur. Dah 10 tahun saya berniaga, Alhamdulillah tak rugi, balik modal je. Ada tak orang berniaga macam tu? Dia kata Alhamdulillah, syukur 10 tahun dah berniaga, tak rugi, balik modal je. Kan kita selalu cakap, Alhamdulillah, hari saya hari ni sama macam semalam, Alhamdulillah. Tak ada apa-apa benda baru, sama je macam semalam. Bererti kita dalam kerugian sebenarnya. Sebab hari ini mesti lebih baik daripada semalam. Walaupun dengan satu kadar zikir, walaupun dengan satu benda baru, walaupun dengan satu benda yang kecil, mesti lebih baik daripada semalam. Sebab itu Al-Quran menyebutkan tentang rugi. Kalaulah balik modal, rugi. Maka itu satu. Kita kena benar-benar lebih baik daripada sebelum, bukan sama. Dan kalau kita perasan, bila Allah sebut tentang wal asri, masa, dan juga khusr, tentang kerugian, apakah yang kita boleh dapat kesimpulan? Masa itu adalah modal yang Allah bagi sama pada setiap manusia. Setiap daripada kita sedang berniaga. Apakah keuntungan kita? Pahala. Apakah kerugian kita? Maksiat dan dosa. Apakah modal kita? Masa. Dan semua manusia dapat masa yang sama, dalam erti kata dia tak tahu bila dia mati. Maka sepatutnya dia buat the best, yang terbaik. Sebab dia tak tahu bila dia mati. Mungkin ada orang boleh argue, ada orang ni usia 40, yang ni 80, tak adil. Keadilan terletak bukan pada usia tadi. Keadilan terletak Allah sembunyikan bila mati. Maka setiap orang kena buat yang terbaik. Maka itu contoh tadabbur berkaitan dengan ayat, dengan apa kaitan di antara surah. Maka bagaimana kita nak sibukkan masa kita? Dengan banyak mengingati nikmat-nikmat Allah, supaya kita boleh menjadi orang yang bersyukur. Sebab itu ini daripada sudut penurunan. Dan pada waktu ini, ianya diambil daripada tafsir Al-Wasit di Tantawi. Okey. Sekarang ini kita nak lihat skop surah. Secara mudah, surah ini terbahagi kepada 3 skop yang untuk kita faham. 3 bahagian yang kita nak faham. Maka bahagian yang pertama, dia ayat 1 hingga 4 yang banyak menceritakan tentang nikmat. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Ayat 1 hingga 4 banyak menyebut tentang nikmat-nikmat. Ayat 1 hingga 4. Nanti kita akan pergi detail pada ayat-ayat tersebut. Kita sekadar nak lihat daripada keseluruhan konteks surah. Maka ini pecahan pertama, menyebut tentang nikmat-nikmat. Pecahan yang kedua, ayat 5 dan 6. Kenapa dia letak gambar keluarga pun tak tahu. Mungkin dia dah ngantuk ni. Okey. Ayat 5 dan 6 menyebutkan tentang janji Allah berupa adanya kemudahan setelah kesulitan. Ayat 5 dan 6. Sebab itu bila kita lihat wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka ayat 5 dan 6 menerangkan tentang janji-janji Allah kepada setiap daripada kita. Apakah janji Allah? Allah ulang janji yang sama. Setiap kesulitan, pada waktu itu ada kemudahan. Ada something yang Allah nak bagi kepada kita. Dan skop yang ketiga, pada ayat 7 dan 8, bila kita dah faham tentang nikmat, bila kita dah faham tentang janji Allah, apa yang patut kita sibukkan diri kita? Kita sepatutnya sibukkan diri kita dengan ibadah. Itu yang sepatutnya kita sibukkan. Sebab kita tak boleh tukar pun. Kita secara ringkas, apakah maksud kena sibukkan diri dengan ibadah? Hari ini terlalu banyak orang yang cuba nak ubah keadaan buruk yang pada waktu itu dia tak mampu nak ubah pun. Contoh. Yang perangnya dekat Rusia contohnya, dia sibuk nak ubah tu. Kenapa diorang perang?
Kenapa diorang tak berdamai? Sampai bila nak perang? Apa sebab mereka perang? Dan sebagainya. Dia sibukkan pemikiran dia untuk benda yang dia tak boleh kontrol pun. Bila manusia sibukkan diri pada benda yang dia tak boleh kontrol, maka dia lupa benda yang sepatutnya dia boleh kontrol. Apa yang dia boleh kontrol? Ibadah dia, hati dia. Sebab itu dia kena sepatutnya sibukkan dirinya dengan beribadah. Apa maksud ibadah? Ibadah ini bukanlah bermaksud solat puasa sahaja. Bukan maksud dia begitu. Ibadah ini, cuba kita fikir sekejap. Ibadah ini bahasa Arab ke bahasa Melayu? Bahasa Arab. Ejaan dia adalah Ain, Ba, Alif, Dal dengan Ta marbutah. Ada huruf Ain, ada huruf Ba, ada huruf Alif, ada huruf Dal dan ada huruf Ta bulat. Ibadah. Kalaulah kita tengok perkataan ibadah, selalunya masdar sulasi, kata dasar dia hanya 3 huruf. Apakah 3 huruf kata asal daripada perkataan ibadah? Siapa boleh nak cuba? Tak adalah dapat hadiah, itu nanti. Tapi siapa boleh nak cuba? Perkataan bahasa Arab daripada ibadah yang mana kata asal dia kita nak 3 huruf dia. Ain badal, abdun. Apakah maksud abdun? Hamba. Apakah, jadi bila kita dah faham terjemah kata asal dia, apakah maksud ibadah? Perbuatan hamba. Lalu maksud ibadah bukan sekadar solat. Maksud ibadah adalah berkelakuan macam hamba Allah, bersikap seperti hamba Allah, berperangai seperti hamba Allah. Sebab itu kata para ulama, kalaulah seseorang itu solat sekalipun, tetapi dia bukan sebagai hamba, dia riak menunjuk, Allah tak terima. Allah tidak terima. Walaupun luaran dia nampak ibadah, tapi sikap hati dia bukan ibadah, Allah tak terima. Dia punya puasa, dia punya solat, dia punya zakat. Sebaliknya, kalaulah seseorang itu dia tidur. Waktu puasa ni benda yang paling best adalah tidur. Benda yang paling best adalah tidur. Tapi sebenarnya, insyaAllah saya akan pergi umrah pada Jumaat ini. Tapi kalau dekat Mekah ataupun dekat Madinah, siang hari memang mereka tidur. Orang Arab, mereka memang tidur pada waktu siang. Waktu malam mereka tak tidur. Mereka ibadah ataupun sembang ataupun zikir dan sebagainya. Maka orang Arab daripada zaman Nabi SAW, memang Nabi begitu. Nabi tak tidur pada malam-malam Ramadan. Nabi SAW akan tidur selepas daripada waktu duha, waktu isyraq, baru Nabi tidur pada bulan Ramadan. Maka kalaulah contoh seseorang itu tidur, tapi dia tidur dengan sunnah Nabi, dia pada waktu itu baca doa, ataupun pada waktu itu dia ikut sunnah Nabi tidur, maka sebenarnya tidur pun adalah ibadah. Sebab kenapa tidur dia ibadah? Sebab dia buat seperti mana perbuatan hamba yang Allah suka. Ada satu hadis yang mula-mula para sahabat pun mereka tak faham. Sabda Nabi SAW, "Idza jama'a ahadukum," apabila salah seorang daripada kamu berjima', bersetubuh dengan isteri dia, maka dapat pahala. Maka para sahabat pun tak boleh nak faham. Maka para sahabat bertanya, "Nafsu wahai Rasulullah, jima' tu nafsu, macam mana boleh dapat pahala?" Maka sabda Nabi, "Bagaimanakah keadaan kalau seseorang itu berzina?" Para sahabat kata dapat dosa. Kenapa? Sebab itu perbuatan yang Allah tak suka. Maka perbuatan yang Allah suka, hubungan suami isteri, maka ianya walaupun nafsu, ianya adalah ibadah. Maka melakukan perbuatan hamba, itu adalah ibadah. Sebab itu ayat yang ke-7 dan 8 mengajak kepada kita untuk melakukan ibadah, sebenarnya mengajak kepada kita berkelakuan seperti hamba. Okey, pengajaran ini kita nak sambung kejap lagi. Kita nak lihat dulu ayat ini. Kalau tuan-tuan boleh baca sama-sama dengan saya. Dah pukul 10.10. Tak masuk lagi surah. Dia punya muqaddimah tu lama sangat. Okey, kita mula masuk pada surah insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dah hafal, kita boleh baca sekali. Saya suka bila kita boleh baca sekali, kerana setiap satu huruf adalah 10 pahala.
setiap satu huruf. Alam dah 3 huruf, dah dapat 30 pahala. Maka kita nak baca sekarang sama-sama surah yang berada pada muka surat 596 pada surah yang ke-94. Lalu saya baca kemudian minta tuan-tuan dan puan-puan ikut insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka konsep tadabbur, apakah maksud tadabbur? Tadabbur adalah kita lihat terjemahan ayat dan kita taklah keluarkan hukum, sebab kita bukannya ulama usul fiqh ataupun fiqh dan sebagainya. Kita tengok terjemahan ayat dan lihat apakah pengajaran yang kita boleh dapat. Dan ini yang kita nak buat sekarang ini. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, kita lihat terjemahan. Alam nashrah, bukankah kami telah melapangkan laka bagi kamu, wahai Muhammad, sadraka dada kamu. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami yang telah melapangkan bagi kamu dada kamu. Sebenarnya di sini dah ada pengajaran dah. Apakah pengajaran yang pertama? Pengajaran yang pertama bila Allah sebut nashrah, kami yang melapangkan. Kami yang melapangkan. Bila dada kita berada di dalam kesempitan, maka pada waktu itu sebenarnya Allah yang berkehendak begitu. Ini bukanlah satu bebanan. Allah yang berkehendak begitu. Dan bila dilapangkan, Allah yang berkehendak begitu. Bererti bahagia ataupun tekanan ataupun ujian ataupun kegembiraan, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tertekan, maka sebenarnya Allah yang pada waktu itu jadikan. Allah tahu aku mampu, maka datang pada waktu itu ketenangan. Kita mungkin rasa dah tak mampu. Kita mungkin rasa dah tak mampu. Tapi sebenarnya Allah tahu kita mampu. Kita lihat pada sahabat, kena seksa dekat Mekah, tak boleh lawan. Pada waktu itu beberapa belas tahun. Tapi bila tiba waktu, Allah jadikan dalam tempoh 10 tahun, satu benua Arab berada di bawah pemerintahan mereka. Tambah zaman pemerintahan Umar bin Khattab, pada waktu itu Farsi pun jatuh di bawah pemerintahan mereka. Kalaulah para sahabat tak sabar dengan apa yang berlaku dekat Mekah, pada waktu itu mereka takkan dapat apa yang dijanjikan oleh Allah. Sebab setiap yang berlaku pada waktu itu adalah untuk sesuatu hikmah yang kita tak nampak. Dan itu je sebab dia. Sebab manusia tak nampak apa yang bakal berlaku. Kalaulah contoh ada di antara kita yang boleh nampak apa yang bakal berlaku lagi pada 10 tahun ke depan, dan dia nampak semua ujian-ujian yang dia kena lalui sepanjang 10 tahun, dia tenang. Sebab dia dah nampak pada waktu itu penghujung. Yang menjadikan kita resah, kita gelisah, kita pada waktu itu mengalah, kita takut, sebab pada waktu itu kita tak nampak apa yang bakal berlaku, apa hikmah yang terjadi.
Waktu Covid kita tengok berapa banyak orang yang tertekan. Terlalu banyak orang yang tertekan. Saya sebelum Covid adalah mutawif. Covid tiba-tiba pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad terus tak ada kerja. Terus tak ada kerja. Ingat mungkin 4 bulan, 10 bulan, setahun. Pada waktu tu bertahun-tahun sampai tak ada kerja. Ketika mana? Covid. Ketika mana Covid, saya kerugian dekat 15,000. Sebab ketika mana Covid, sehari, 2 hari sebelum Covid, saya ada hantar mak dan ayah saya untuk pergi Turki. 15,000. Tak dapat apa. Pada waktu itu sebab nak pergi ke tak pergi. Maka akhir sekali tak payah pergilah. Kita pun tak tahu ujian ni sampai berapa lama. Dan teman-teman yang pergi dah tak boleh balik daripada Turki. Maka sebenarnya nashrah nun tadi, kami yang pada waktu itu melapangkan pengajaran yang pertama, apapun keadaan kita kena tenang. Kalaulah berada dalam kesulitan, siapa yang bagi kesulitan itu? Allah. Adakah Allah tak tahu kemampuan kita? Allah sangat tahu. Allah menciptakan kita. Maka sebab itu kita menjadi tenang. Nashrah, bila Allah lapangkan dada kita, adakah nak menjadikan kita sombong dan lupa diri? Sepatutnya tidak. Sebab itu pun datang daripada Allah. Maka bila Allah sebut kami melapangkan, memberi pengajaran, kegembiraan, kesedihan, pada waktu itu tekanan, kebahagiaan, semuanya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Allah bertanya, dan soal jawapannya pun kita dah tahu, alam nashrah, bukankah kami telah melapangkan dada kamu? Dan itu sebenarnya nikmat yang besar. Orang yang ada hati yang lapang, itu sebenarnya nikmat yang besar. Masya Allah. Saya pernah tengok ada satu wawancara berita bagaimana pada waktu itu ada seorang ini dekat Sabah 2 tahun lepas tak silap. Mungkin tuan-tuan pun tahu. Yang mana semua keluarga dia pada waktu itu jatuh dalam laut, kenderaan mereka, dan meninggal semuanya sekelip mata. Anak dia, isteri dia, semua. Dan pada waktu itu dia berada kat tempat yang lain. Dan pada waktu itu bila ditemu duga, dia begitu tenang. Dia kata Allah punya pinjaman dan Allah boleh ambil balik. Langsung tak menitiskan air mata walaupun nampak kesedihan. Bukanlah salah menitiskan air mata, tak ada masalah. Tapi begitu tenang dengan ujian yang Allah timpakan kepadanya, maka sebenarnya itu datang daripada hati. Alam nashrah. Dan pengajaran yang kedua adalah hati yang tenang, sebenarnya itu adalah nikmat yang sangat-sangat besar. Hati yang tenang. Sebab itu di dalam surah Al-Baqarah, bila kita ada ujian, apa yang Allah suruh buat mula-mula? Bila dalam surah Al-Baqarah, maka Allah sebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Ada di ujian, walaupun kita tak tahu solusi dia apa, nak buat apa tengah uji ni, wasta'inu bis-sabri, tenang dulu, sabar dulu. Dan antara cara nak tenang dan sabar adalah dengan solat. Orang yang tenang, dia akan buat keputusan yang betul. Orang yang tidak tenang, dia akan buat keputusan yang melulu ketika mana berada di dalam tekanan. Maka ini dua pengajaran. Alam nashrah laka sadrak. Maka perkataan yang Allah gunakan adalah as-sadru. As-sadru terjemahan biasanya adalah dada. Kalau tuan-tuan dan akak-akak perasan, Al-Quran bila menggambarkan hati, Al-Quran guna banyak perkataan. Ada perkataan al-fuad, fa, hamzah, alif dan dal, fuad. Ada perkataan qalbu dan ada perkataan as-sadru. Sebenarnya ada sebab kenapa Al-Quran guna perkataan berbeza. Kalau kita nampak contohnya tentang ular Nabi Musa. Tuan-tuan pernah dengar tak kisah ular Nabi Musa? Kan Nabi Musa bila dia baling tongkat dia, boleh berubah menjadi ular. Al-Quran ketika mana menceritakan ular Nabi Musa, Al-Quran gunakan 3 perkataan ular yang berbeza dalam bahasa Arab. Ada hayyah, ada akrab, dan ada satu lagi yang saya lupa. Maka para ulama kaji, kenapa Allah tak guna perkataan yang sama? Kenapa Allah guna ular dengan 3 perkataan yang berbeza? Oh, sebenarnya pada waktu itu hayyah bermaksud ular yang kecil. Kemudian ada Thu'ban
yang memberi maksud ular yang berbisa, dan kemudian ada satu lagi yang memberi maksud ular yang besar. Maka sebenarnya dengan perkataan itu Allah nak gambarkan ular yang datang daripada tongkat Nabi Musa pada waktu itu adalah ular yang besar, tapi pergerakan dia laju macam ular yang kecil, dan bentuk dan rupanya adalah seperti ular yang berbisa. Sebab itu ada orang, dia bukan mengkaji di antara surah dan surah, dia mengkaji perkataan. Kenapa perkataan ini Allah sebut dekat tempat yang lain dengan perkataan yang lain, dan kenapa dekat sini Allah sebut dengan perkataan ini? Dan sebagai salah satu contoh adalah as-sadru. Kenapa Allah tak sebut al-qalbu, hati? Kenapa? Sebab sebenarnya kata para ulama tafsir, orang Arab bila sebut al-qalbu, dalam bahasa kita semua hati, hati, hati. Bahasa kita tidaklah pada waktu itu kaya seperti bahasa Arab. Maka sebenarnya orang Arab bila sebut al-qalbu, ianya bermaksud hati yang dalam, hati yang dalam. Adapun as-sadru adalah hati yang luar, hati yang luar, as-sadru. Maka sebenarnya bila kita resah, bila kita gelisah, bila kita tertekan, sebenarnya kalaulah kita boleh kawal, dia tak akan masuk ke dalam hati yang dalam. Dia sekadar hati yang luar. As-sadru, hati yang luar. Dan syaitan pun, dia tak ganggu hati yang dalam. Syaitan dia hanya mengganggu hati yang luar, luaran hati. Yang mana apa yang Al-Quran sebut, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan menyerang dengan meletakkan waswas pada sudur, pada sadar, pada hati yang luar. Syaitan tak boleh ganggu al-qalbu. Sebab dalam al-qalbu itu adanya Allah, adanya iman, adanya kepercayaan kita kepada Allah. Tapi apabila yang luar ini kita tak jaga, menjadikan kita lalai daripada mengingati Allah. Hilang kepercayaan kita kepada Allah. Maka sebab itu Allah sebut, kami lapangkan sadar kamu, kerana disitulah yang banyak diganggu oleh syaitan dengan was-was, dengan bisikan, dan juga dengan perkara-perkara yang lain. Maka daripada sini juga pengajaran yang ketiga yang kita boleh dapat, pentingnya untuk kita menjaga hati kita yang sebenarnya sentiasa diserang oleh syaitan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia sentiasa menyerang hati manusia. Dalam hadis, Nabi SAW menyerangkan macam mana syaitan serang. Syaitan serang apabila manusia tak ingat Allah. Sebab itu perkataan ayat sebelum dia adalah Al-Khannas. Apakah maksud Al-Khannas? Yang banyak bersembunyi. Bila kita tak ingat Allah, dia datang. Bila kita ingat Allah, dia pun lari. Dia tak kacau. Bila kita tak ingat Allah, dia datang. Bila kita ingat Allah, dia lari. Dia suka main cak-cak. Syaitan ni. Dia macam biskut chips semua. Kejap ada, kejap tak ada. Dia kalau Ramadan ni, dia hanya ingat makanan je. Biskut lah, air dah, dan sebagainya. Okey, maka sebab itu as-sadar. Allah sebut, Allah akan lapangkan dada kamu, hati luaran kamu. Adapun hati dalaman, pada waktu itu sebenarnya selalunya tidak akan terkesan. Ayat yang kedua, jom kita lihat terjemahan ayat yang kedua. Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami meringankan. Apakah maksud meringankan? Dalam kurungan, mengampunkan. Dan kami mengampunkan daripada kamu dosa-dosa kamu. Al-wizr terjemahannya adalah dosa. Dan pengajaran yang keempat yang kita boleh dapat daripada perkataan al-wizr ini, bahawa antara perkara yang menjadikan manusia tak lapang hatinya, dadanya, adalah maksiat dan dosa. Itu antara sebab. Apabila manusia itu dia tidak bertaubat daripada maksiat dan dosa, dia tidak meninggalkan maksiat dan dosa, itu juga menjadi penyebab pada waktu itu dia tak tenang hati dia. Sebab itu bila ditanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, mal birru wal itham, wahai Rasulullah, apakah itu pahala dan apakah itu dosa? Ada sahabat tanya kepada Nabi tentang al-bir dan itham. Maka jawapan Nabi senang. Apa jawapan Nabi? Al-birru husnul hulub. Semua akhlak yang baik itu adalah pahala. Dan memang lubuk pahala adalah akhlak, bukan solat. Lubuk pahala
sebenarnya adalah akhlak. Sebab itu Nabi SAW pun bersabda, aku diutuskan untuk mengajar akhlak yang sempurna. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Banyak orang ingat lubuk pahala untuk dia dapat pahala yang banyak pada solat sunat dan sebagainya. Itu tak salah, jangan tinggalkan. Tapi sebenarnya akhlak adalah lubuk pahala. Dalam sepotong hadis Nabi SAW bersabda, ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada yang boleh memberatkan timbangan amalan manusia pada hari kiamat. Tidak ada yang lebih daripada akhlak yang baik. Maka apakah pahala? Sabda Nabi, akhlak yang baik semuanya pahala. Apa pula dosa? Sabda Nabi, dosa adalah perkara yang mendatangkan bebanan pada hati, keraguan pada hati. Lalu kalaulah kita buat dosa, menjadikan hati kita tak tenteram. Kalaulah hati kita tak tenteram, antara sebabnya adalah maksiat dan dosa. Sebab itu pengajaran yang keempat daripada ayat yang kedua, wa wada'na 'anka wizrak. Allah menyebut, dan kami telah ampunkan daripada kamu dosa-dosa kamu. Maka sebenarnya dosa adalah penyebab kepada manusia itu hatinya tak tenang. Maka kita digalakkan untuk banyak bertaubat, untuk banyak beristighfar, memohon keampunan Allah. Cuma seseorang itu kalaulah hati dia dah sebati dengan dosa, dia tak akan rasa apa-apa. Akak-akak dan abang-abang pernah rasa tak keadaan yang mana bila kita buat dosa, pada waktu itu hati tak tenang? Selalunya orang yang kali pertama buat dosa, dia akan ada. Bila dia buat dosa, pada waktu tu hati dia tak tenang. Betulkah aku buat ni? Apa jadi nanti kalau aku buat macam ni? Maka itu adalah permulaan, sebab hati dia masih elok. Maka pada waktu itu bila dia buat dosa, akan ada perasaan tadi. Tapi ada orang yang bila dia dah sebati dengan dosa, dia dah tak rasa apa-apa. Dan itulah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim, bahkan hati mereka dah menjadi berkarat. Dah berkarat dah hati dia. Maka pada waktu itu bila dia buat dosa, dia dah tak rasa apa-apa. Dia dah tak rasa sebarang tekanan, kesedihan, tak rasa. Maka itu kita perlunya untuk menjaga hati kita. Tapi hati yang normal, orang yang berada di atas fitrah, kalaulah dia buat dosa, dia tidak akan tenteram. Dia pada waktu itu tidak akan tenang. Sebab itu bila Allah sebut, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak, pengajaran yang keempat, Allah melapangkan dada manusia, hati manusia, apabila manusia itu bertaubat daripada maksiat dan dosa. Pengajaran yang keempat, ada kaitan di antara kelapangan hati dan juga pengampunan maksiat dan dosa. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ketiga, allazi anqadha dhahrak, dosa yang memberatkan dhahraka, tubuh belakang kamu. Sebenarnya dosa ini membebankan kita. Kalaulah tak dekat dunia, dekat akhirat kita kena tanggung dosa-dosa kita. Maka dosa ini sebenarnya adalah bebanan. Dan jalan keluarnya adalah memohon pengampunan. Dan Allah ni sangat pengampun. Allah sangat pengampun. Dekat dunia, Ar-Rahmanir Rahim. Dekat dunia, pengasih penyayang. Tapi dekat hari kiamat, dah tak ada pengampunan. Maliki Yaumiddin. Allah bersikap sebagai raja pada hari pembalasan. Dekat hari kiamat, tidak ada pengampunan. Nak pengampunan, dekat dunia. Kalaulah manusia itu bawa dosa besar macam mana sekalipun, kalaulah dia benar-benar bertaubat, Allah ampunkan dosa dia. Itu dekat dunia. Sebelum datangnya sakaratul maut, sebelum terbitnya matahari daripada barat. Tapi bila dah berlaku salah satu daripada dua, maka tidak lagi diampunkan dosa-dosa manusia. Maka pengajaran yang kelima daripada ayat yang ketiga yang kita dapat adalah allazi anqadha dhahrak, dosa sebenarnya adalah bebanan. Bukan sekadar ianya membebankan hati kita,
tetapi pada waktu itu ianya membebankan akan amalan kita dan menyusahkan kita pada hari kiamat. Sebab itu Nabi SAW sebut al-zulmu zuluman. Dosa, kezaliman, penganiayaan akan menjadi asbab kegelapan untuk manusia pada hari kiamat. Manusia akan berada dalam kegelapan, dalam kesusahan pada hari kiamat. Maka ini adalah pengajaran yang kelima daripada ayat yang ketiga. Maka sebenarnya pada 3 ayat ini Allah sebut 2 nikmat. Apakah nikmat yang pertama? Dada yang lapang, hati yang lapang. Itu satu nikmat. Nikmat yang kedua adalah wa wada'na 'anka wizrak, pengampunan dosa-dosa. Maka itu pun adalah nikmat. Allah ampunkan dosa. Itu adalah sebenarnya nikmat. Tuan-tuan, akak-akak, kalaulah manusia itu dia bertemu Allah dalam keadaan tak ada dosa, maka sebenarnya dia tak perlu ke neraka pun. Sebab dia dah ada sekurang-kurangnya la ilaha illallah. Menjadikan manusia ke neraka sebab ada dosa. Dan pada waktu itu dia tak nak bertaubat daripada dosa dia. Dan antara sebab yang menjadi manusia dosa ni diampunkan, yang merupakan pengajaran yang keenam, apakah dia? Ujian adalah antara sebab menjadikan manusia diampunkan dosa dia. Sebab itu pada ayat yang kedua, kalaulah kita cantumkan dengan ayat yang kelima, maka antara penyebab kepada manusia itu diampunkan dosa adalah ujian. Saya baru baca semalam satu hadis daripada riwayat Musnad Ahmad dan Tirmizi, yang mana sabda Nabi SAW, la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah, tidaklah ujian itu berterusan menimpa orang yang beriman. Dia kena ujian dia. Satu persatu kena uji. Lepas selesai satu ada ujian lain. Selepas selesai satu ujian lain. Dan dia pada waktu tu kena ujian. Fi nafsihi, pada diri dia kena ujian. Wa malihi, pada harta dia kena uji. Wa waladihi, pada anak dia pun kena uji. Tapi tanpa sedar sabda Nabi, hatta yalqallah, bila dia bertemu Allah, wa ma alaihi khati'ah, dalam keadaan dia langsung tak ada dosa. Antara cara Allah nak ampunkan dosa manusia dengan Allah datangkan ujian. Antara cara untuk Allah ampunkan dosa adalah dengan Allah datangkan ujian. Maka itu pun pengajaran yang keenam. Sebelum Allah cerita al-usr, kesusahan pada ayat yang kelima, Allah cerita pengampunan pada ayat yang kedua, wa wada'na 'anka wizrak. Dan disokong oleh hadis Nabi, ujian menjadi penyebab pengampunan dosa. Dan Imam Qurtubi bawakan satu hadis, kadang-kadang kita tengok ada orang nak mati susah, sakaratul maut. Persepsi masyarakat kita, orang yang kena sakaratul maut, maka Allah tak terima dia. Kadang-kadang sebahagian orang. Sebenarnya Imam Qurtubi sebut dalam riwayat yang beliau bawa, sebenarnya sakaratul maut adalah peluang yang terakhir Allah nak ampunkan dosa dia. Dengan sakaratul maut, sebenarnya Allah nak ampunkan dosa dia. Sebab itu peluang yang terakhir. Bila mati dia, dah tak ada dah peluang. Maka sebenarnya kadang-kala Allah datangkan sakaratul maut, sakit waktu kematian, ujian waktu kematian, bertujuan untuk ampunkan dosa-dosa dia. Dan untuk sebahagian orang, untuk ditinggikan darjat dia. Sebab itu Nabi pun ada sakaratul maut. Nabi siap katalah dalam hadis yang sahih, Nabi punya sakit waktu nak wafat tu, maka Nabi minta air. Nabi celupkan air tercelupkan tangan baginda dalam air. Kemudian Nabi sapu pada wajah. Nabi mengucapkan, innalil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian ini dahsyat sakarat dia. Dahsyat kesakitan dia. Maka bila Aisyah tengok, sebab Aisyah dia perhati, Nabi meninggal di antara tengkuk dan dada dia. Sebab Nabi baring kat situ. Dia nampak semua sikap Nabi, kesakitan Nabi. Kata Aisyah, selepas aku melihat kewafatan Nabi, aku tak berharap yang aku tak dapat sakarat. Aku nak sakarat. Sebab Nabi pun dapat sakaratul maut, maka aku pun inginkan sakaratul maut. Sebenarnya Allah ampunkan dosa banyak orang dengan sebab sakarat. Cumanya kadang-kadang persepsi kita, oh tengok, terseksa tu nak mati. Sebenarnya bukan terseksa.
dia bahagia dan seronok sebab Allah ampunkan dosa-dosa dengan sakarat yang pada waktu itu dia alami. Maka firman Allah, allazi anqadha dhahrak, dosa ini sebenarnya membebankan manusia. Maka ini adalah tafsiran pertama. Wizr diterjemahkan sebagai dosa, dia ada tafsiran yang lain. Kemudian nikmat yang ketiga pada ayat yang keempat. Apakah nikmat yang ketiga? Wa rafa'na laka dhikrak, dan kami meninggikan untuk kamu sebutan kamu wahai Muhammad. Allah meninggikan sebutan Nabi. Dan apakah maksud Allah meninggikan sebutan Nabi? Dalam tafsir disebutkan idza dzukirtu dzukirta ma'i. Firman Allah, apabila namaku disebut, maka namamu pun akan disebut wahai Muhammad. Bila kita berselawat, kita puji Allah, kita selawat pada Nabi. Bila kita mulakan sesuatu, kita puji Allah, kita selawat kepada Nabi. Maka setiap kali kita sebut nama Allah, kita juga berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutan yang baik sebenarnya itu adalah nikmat, sebutan yang baik. Maka sebab itu kalaulah orang membicarakan tentang kita yang baik-baik, sebenarnya itu adalah nikmat. Lagi-lagi kalaulah selepas meninggal dunia. Ada beberapa Nabi yang Allah kurniakan sebutan yang baik. Antara yang paling ketara adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, kerana pengorbanan dia yang banyak, memang dia minta untuk dia mendapat sebutan yang baik. Dalam surah Asy-Syu'ara, firman Allah, Nabi Ibrahim minta, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan manusia bercakap benda yang baik selepas kewafatanku. Itu adalah menjadi doa. Bila kita mati, orang bercakap baik tentang kita, itu adalah menjadi satu doa. Maka antara doa yang patut kita minta, kalaulah kita meninggal dunia, orang bercakap baik tentang kita. Tak naklah orang ingat kita, nah ini itulah jenis pinjam tak bayar, dah mati dah pun. Pada waktu itu orang hanya ingat buruk kita. Orang hanya ingat benda yang tak baik tentang kita. Maka antara nikmat yang ketiga, sebutan manusia yang baik tentang kita, itu pun adalah nikmat. Ini adalah nikmat yang ketiga yang Allah sebutkan di sini, dan sebagai pengajaran yang ketujuh yang kita boleh ambil, wa rafa'na laka dzikrak, sebutan manusia yang baik tentang kita, sebenarnya itu adalah nikmat daripada Allah. Jangan kita sombong. Kadang-kala manusia bila dah menjadi terkenal, bila orang dah bercakap baik tentang dia, menyanjung dia, memuji dia, maka kadang-kala dia lupa dan menjadi sombong. Padahal itu adalah nikmat daripada Allah yang patut disyukuri dan patut dihargai. Sekelip mata daripada orang suka, Allah boleh menjadikan manusia benci. Maka sebab itu Allah sebut ini sebagai nikmat untuk Nabi, dan merupakan pengajaran yang ketujuh, sebutan manusia yang baik sebenarnya itu adalah nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lihat ayat yang kelima dan keenam. Ayat ini Allah ulang dua kali. Maka apakah firman Allah? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa inna, maka sesungguhnya, ma'a, pengajaran yang ke-8. Allah tak pernah sebut setelah ujian datangnya kesenangan. Dia bukan setelah. Cuba kita tengok perkataan yang Allah guna. Allah guna perkataan ma'a. Apakah maksud ma'a? Bersama. Sesungguhnya bersama ujian, yusra, Allah dah janjikan kemudahan dan kesenangan. Allah ulang sekali lagi. Mungkin ada yang keliru. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama setiap ujian, yusra, di situ adanya kemudahan dan kesenangan. Bersama. Dia bukan selepas. Dia bukan datang lambat. Dia adalah bersama. Sebab itu orang yang benar-benar faham cara kerja Allah, maka dia akan gembira apabila diuji oleh Allah. Dia gembira. Kenapa? Tapi janganlah minta ujian. Nabi tidak benarkan untuk minta ujian. Sabda Nabi dalam hadis sallallahu al-afiyah, minta sejahtera, jangan minta ujian.
Tapi orang yang benar-benar faham, dia akan gembira dan tenang bila diuji. Kenapa? Sebab dia tahu Allah nak bagi sesuatu. Allah nak kurniakan sesuatu. Allah pada waktu itu nak bagi sesuatu nikmat yang besar. Lagi besar ujian, lagi besar kurniaan. Ini sabda Nabi. Inna idhamal jaza' ma'a idhamil bala. Nak dapat balasan yang besar, kena bersedia untuk menghadapi ujian yang besar. Maka Nabi SAW nak dapat apa yang Nabi dapat, sebab itu berat ujian yang dihadapi oleh Nabi SAW. Maka pengajaran yang ketujuh yang kita boleh dapat daripada perkataan ma'a, bukan selepas, tetapi bersama setiap ujian adanya kesenangan. Allah ulang 2 kali. Dan kalau kita perasan pengajaran yang ke-8, perkataan susah dan senang itu Al-Quran guna berbeza. Cuba kita tengok perkataan dia. Apakah beza dia? Bezanya adalah pada awal dia. Kalaulah perkataan Al-Usr, dia datang dengan alif lam pada dua-dua ayat. Pada ayat yang ke-5 dan juga pada ayat yang ke-6, dia datang dengan alif lam. Inna ma'al usri. Adapun alif lam ini dalam bahasa Arab dipanggil ma'rifah. Benda-benda yang kita dah tahu, benda-benda yang kita dah kenal. Ma'rifah maksudnya arafah, kenal. Maka apakah maksud untuk ujian Allah datangkan pada waktu itu alif lam? Kata para ulama, ujian semuanya bentuk sama. Ujian bentuk sama. Kita dah kenal dah ujian. Apa ujian? Kesakitan. Apa ujian? Manusia aniaya kita. Apa ujian? Ditimpa musibah. Apa ujian? Penyakit. Apa ujian? Masalah kewangan. Apa ujian? Masalah keluarga. Apa ujian? Pada anak-anak. Sebenarnya ujian itu semuanya adalah sama. Apakah maksud sama? Kita boleh cari orang yang ada ujian yang sama dengan kita, seperti para Nabi dan sebagainya. Baca kisah mereka, tengok macam mana mereka handle ujian. Risk management mereka bagaimana. Macam mana para Nabi, risk management mereka tentang ujian. Kita sakit, kita tengok risk management Nabi Ayub ketika mana sakit bagaimana. Kita teruk kena cemuh, tengok Nabi SAW bagaimana. Maka sebenarnya pengajaran yang ke-8 adalah semua ujian sama, berulang-ulang. Daripada umat yang terdahulu, ada orang ada ujian pada anak. Nabi Adam lagi teruk ke anak dia. Seronok-seronok duduk dalam syurga, bila datang ke dunia, anak dia berbunuh sesama sendiri. Lagi dahsyat ujian Nabi Adam pada anak dia. Ada orang ujian pada isteri dia, Nabi Lut. Nabi Lut lagi dahsyat ujian pada isteri dia. Ketika mana dia menjadi Nabi untuk golongan yang pada waktu itu golongan yang menyukai hubungan sama jenis, hubungan yang sama jenis, isteri dia sokong mereka. Ketika mana ada 2 malaikat yang handsome datang berjumpa dengan Nabi Lut, kaum dia tak tahu isteri dia yang jumpa dengan golongan yang suka sama sejenis ini, datang rumah aku, ada orang handsome dekat rumah aku. Dan pada waktu itu mereka kepung rumah Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Dan mereka, Allah, dia punya dahsyat hubungan sejenis Nabi Lut ini. Al-Quran gambarkan, innahum lafi sakratihim. Mereka ini dah berada dalam keadaan gila dan mabuk dalam hubungan sejenis. Gila dan mabuk. Punya dahsyat. Zaman kita kembali kepada zaman Nabi Lut. Kita dah makin nampak. Pada waktu itu hubungan sejenis. Sakratil sakar maksudnya adalah mabuk. Mereka dah menjadi mabuk ketika mana nampak ada 2 malaikat yang sangat handsome yang ada dalam rumah Nabi Lut. Siapa yang maklumkan? Siapa yang bocorkan rahsia? Isteri dia. Tapi bagaimana Nabi Lut dengan isteri dia? Padahal isteri dia pada waktu itu adalah isteri Nabi. Maka setiap ujian yang datang, perkataan alif lam yang ada pada Al-Usr sebenarnya nak menerangkan kepada kita, we are not the first. Kita bukan yang mula-mula. Tenang, kita bukan mula-mula. Orang lain dah pernah hadapi lebih teruk ujian itu daripada kita. Maka apa patut kita buat? Kita kaji kehidupan mereka. Macam mana mereka keluarkan diri mereka daripada masalah ini.
Maka pengajaran yang ke-8 adalah semua ujian adalah sama, dah pernah dilalui oleh orang-orang yang terdahulu. Namun pengajaran yang ke-9, kalau kita nampak yusra, dia datang dengan tanwin nakirah. Dan apakah tanwin? Kemudahan yang Allah nak bagi kepada kita, kita tak tahu apa, berbeza daripada orang lain. Nikmat yang Allah nak bagi tak sama dengan orang lain. Apa kemudahan dan kesenangan yang Allah nak bagi tak sama. Sebab itu didatangkan dengan yusra, didatangkan dengan tanwin. Dan bukan satu kali tanwin, perkataan pada ayat berikutnya pun tanwin. Sebab itu kata para sahabat, la yaghliba, tidak mungkin dua kesenangan boleh dikalahkan dengan satu musibah. Sebab al-usr walaupun diulang 2 kali, dia dikira sekali sebab ada alif lam. Yusra sebab datang dengan tanwin, maka datang 2 kali. Maka sebab itu kata para sahabat, takkan kamu nak mengaku kalah dengan ujian yang menimpa, padahal Allah nak bagi 2 kemudahan. La yaghliba, tak sepatutnya kalah dengan 2 kesenangan hanya dengan 1 musibah. Maka sebab itu kata para ulama, berdasarkan ayat ini, sebenarnya setiap kali Allah uji manusia dengan 1 ujian, Allah bagi kepadanya banyak kemudahan. Bukan 1, bukan 2, bahkan lebih daripada itu. Lalu apa yang patut kita buat apabila berada dalam ujian? Maka firman Allah pada ayat yang ke-7, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, maka apabila kamu telah selesai, fansab, maka letihkanlah diri kamu. An-nasab terjemah asalnya adalah letih. Cuma ni dalam Quran terjemah saya diterjemahkan sebagai bekerja. Sebenarnya an-nasab maksudnya adalah berletih. Maka firman Allah, letihkanlah diri kamu. Tuan-tuan, kita kalau letih, kita ada masa tak nak berfikir tentang sesuatu? Itu rahsia dia. Waktu bila kita banyak sangat fikir, apabila kita banyak sangat masa lapang. Kita banyak sangat masa lapang. Kita duduk macam ni, duduk kat rumah, pada aku teruklah hari ni, mula datang bisikan. Itu yang alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, dia mula datang bisikan. Kenapa Al-Quran sebut fansab, letihkan diri kamu? Kerana apabila manusia letih, maka pada waktu itu dia tak ada masa pun untuk berfikir benda-benda yang negatif dan tak elok. Nabi pernah buat banyak kali. Nabi pernah hadapi situasi ketika mana balik dalam peperangan Banu Mustalik, beberapa ratus orang munafik yang ada dalam tentera, pada waktu itu mereka dah cuba nak menghasut para sahabat, sampai je Madinah, kita nak buang Muhammad. Dan ada beberapa sahabat yang dah mula buy the idea, dah mula nak terima idea tadi. Apa perlu Muhammad? Bila adanya Muhammad, kita kena bagi harta rampasan kepada Muhammad. Kita kena terima orang luar menjadi ketua kita. Macam-macam idea yang orang munafik buat untuk pada waktu itu para sahabat ikut mereka buang Nabi SAW. Apa yang Nabi buat? Fansab, kita belajar daripada fansab, letihkan diri. Maka dalam perjalanan balik, Nabi tak berhenti. Nabi berjalan daripada pagi, berhenti solat, berjalan sepanjang petang, hanya berhenti solat, berjalan sepanjang malam, tak berhenti, nak balik ke Madinah. Pada waktu itu, hanya berhenti solat subuh. Lepas subuh berjalan lagi, sampaikan hampir 24 jam berjalan, tak rehat. Kemudian bila tiba waktu, Nabi kata sekarang ni kita rehat. Dan para sahabat bila dapat dia peluang rehat, orang-orang munafik nak cuba pada waktu itu menyampaikan idea dan ideologi mereka. Para sahabat kata, tak naklah dengar, aku dah letih, aku nak tidur. Maka itu manusia. Manusia bila letih, dia tak ada masa pun nak berfikir pada waktu itu tentang isu yang dia hadapi. Fansab, dia kena letihkan diri dia. Maka letihkan diri dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan hamba. Maka antara jalan keluar untuk daripada ujian yang ada dalam diri kita, tekanan yang ada, yang pertama, letihkan diri kita dengan amalan-amalan. Dan yang kedua, pada penghujung ayat,
wa ila rabbika farghab, kena meletakkan harapan kepada Allah. Letakkan harapan kepada Allah. Maka inilah dua benda. Fansab, letihkan diri supaya tak berfikir benda yang negatif dan ada harapan kepada Allah. Maka inilah antara jalan keluar daripada setiap kesulitan yang diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang kita boleh ambil pengajaran daripada Al-Quran. Kita nak meletakkan harapan kepada siapa? Jangan kepada manusia. Wa ila rabbika, letakkanlah harapan kepada Allah. Farghab, maka disitulah kamu berharap. Maka pengajaran yang ke-10 adalah untuk kita buang segala tekanan dalaman kita adalah dengan cuba untuk meletihkan diri kita dengan perkara-perkara yang Allah suka, dan pada waktu itu timbulkan dalam hati kita harapan kepada Allah yang Esa. Mudah-mudahan insya-Allah surah Al-Insyirah ataupun Asy-Syarh kita boleh baca setiap kali diuji, dan inilah yang kita nak tutup dengan pengajaran yang ada pada slide yang terakhir. Kita nak tengok pada slide yang terakhir. Saya cuma kongsi 3 je pengajaran daripada surah Asy-Syarh. Sentiasa belajar bersyukur segala nikmat yang ada. Ini akan membawa ketenangan kepada hati. Sebab itu saya kongsikan hadis macam mana kita nak belajar menghargai nikmat. Sabda Nabi, lihatlah kepada orang yang lebih rendah nikmat daripada kamu, dan janganlah hanya melihat kepada orang yang berada di atas kamu, kerana yang demikian itu lebih patut bagi kamu supaya kamu tidak meremehkan nikmat Allah. Sebenarnya nikmat kita banyak, cumanya kita hanya melihat kepada nikmat orang yang lebih banyak nikmat. Maka itu yang menjadikan kita meremehkan nikmat. Kita remeh, aku ni tak ada apa-apa, sebab kita tengok orang yang lebih. Kita kena belajar tengok orang yang lebih kurang supaya kita tidak meremehkan nikmat Allah. Apakah perkataan dia? Tazdaru, jangan meremehkan nikmat Allah. Nikmat tu memang ada, nikmat itu tak terkira. Kita yang meremehkan nikmat Allah. Bila kita meremehkan, maka kita tidak akan mensyukuri nikmat tersebut. Pengajaran yang kedua, tidaklah seorang hamba hidup di dunia melainkan Allah telah memberi kepadanya begitu banyak nikmat. Dan banyak nikmat Allah bagi kepadanya. Lalu sebab itu dia kena cari peluang untuk bersyukur. Di situ terletaknya ketenangan. Dan yang ketiga, daripada perkataan fansab, kena letihkan diri. Maka perbanyakkanlah amalan baik dan istighfar, kerana itu pun salah satu sebab Allah angkat ujian dan musibah. Seperti mana yang ada dalam surah Nuh. Bila Nabi Nuh sebut tentang istighfar, maka Nabi Nuh sebut, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Banyakkanlah beristighfar. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Allah akan turunkan hujan daripada langit. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. Allah akan banyakkan harta kamu. Ini semua berkat daripada istighfar. Banyakkan istighfar. Maka inilah pengakhiran slide untuk hari ini. Mudah-mudahan dalam tempoh yang 1.5 jam yang diberikan ini, kita dapat menghayati surah Asy-Syarh, baca, kaji, hayati, amalkan dalam kehidupan dan diri. InsyaAllah ianya akan membawa ketenangan kepada setiap daripada kita. Sebab sebenarnya anxiety adalah benda yang real. Benda real. Kanak-kanak sekarang ni pun ada tekanan, tuan-tuan. Kanak-kanak, apa yang dia tertekan tak tahu. Mungkin expectation. Kanak-kanak pun pada waktu itu ada tekanan. Ujian daripada kemajuan kadang-kala adalah tekanan yang melampau. Yang kadang-kala kita nampak orang tu happy, gembira, luar nampak ceria, tapi hanya Allah yang tahu isi dalaman hati dia. Dan mudah-mudahan dengan surah Asy-Syarh kita mengkaji firman Allah, menjadikan kita dapat mengambil ibrah dan pengajaran apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak daripada kelemahan diri dan kekurangan ilmu daripada pihak saya. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak Hal Ehwal Islam UiTM yang memberi ruang dan peluang untuk saya berkongsi ilmu. Mudah-mudahan Allah kurniakan keberkatan pada apa yang telah kita pelajari dan kongsikan. Dengan ini saya tutup majlis saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Terima kasih di atas segala perhatian yang telah diberikan.